Akhirnya transfer window setelah penelabuhan tirai pada 5 Oktober yang lepas bagi international deals dan juga 16 Oktober untuk domestic deals dengan beberapa urusan perpindahan yang mengejutkan terutamanya semasa deadline day. Musim ni menyaksikan sebilangan kelab terikat dengan bajet yang ketat dan ada yang terus berbelanjasakan. Assalamualaikum guys, Joy di sini. So hari ni aku nak listkan top 5 best transfer bagi kelab EPL untuk jendela perpindahan kali ni. Kalau korang nak tahu siapa 5 pemain tersebut, make sure korang tengok video ni sampai habis. Jom. Untuk list ni, ia adalah berdasarkan penilaian aku berdasarkan dari 3 aspek. Pertama, pembelian pemain adalah tepat bagi memperbaiki kelemahan pasukan khususnya di posisi tersebut. Kedua, yuran perpindahan yang tak terlalu mahal. Ketiga, kualiti yang ada pada pemain itu sendiri based on start ataupun previous performance. So tanpa membuang masa, kita mulakan dari tempat kelima, iaitu Thiago Alcantara ke Liverpool. Rumours pasal perpindahan Thiago ke Liverpool sebenarnya dah bermula dari awal tahun lagi. Namun ia hanya dimutamatkan secara rasmi pada 18 September yang lepas. Dengan baki kontrak di Bayern hanya tinggal 1 musim, Liverpool cuma perlu membayar sebanyak 20 juta pound untuk mendapatkan beliau. Merupakan watak penting sepanjang kempen treble Bayern musim lepas. Kemasukan Thiago bakal membawa dimensi baru dalam trio midfield dan tactical clock. Jika sebelum ni sumber kreativiti Liverpool kebanyakannya berpunca dari hantaran Alexander-Arnold dan Andy Robertson, kali ini tugas tersebut bakal digelas bersama Thiago, seorang deep lying playmaker yang mempunyai ketepatan dan passing range yang berkualiti serta bijak mengawal tempo permainan, rajin untuk track back pemain lawan dan beraksi sebagai general di tengah padang. Datang dari pasukan yang turut bermain dengan sistem high pressing, tak ada masalah buat Thiago untuk menyesuaikan diri di Liverpool. Pada usia 29 tahun, beliau sudah cukup pengalaman dan masih mempunyai 4 ke 5 musim untuk beraksi di tahap yang tertinggi. So kita terus ke nombor 4, Thomas Partey ke Arsenal. Seorang lagi pemain yang telah lama dikaitkan dengan perpindahan dari awal tahun ni. Setelah beberapa tawaran di bawah harga sebenar di-reject oleh Atletico, Arsenal akhirnya bersetuju untuk mengaktifkan release clause Partey sebanyak 45 juta pound semasa deadline day. Dengan hanya berbaki 2 jam sebelum transfer window ditutup, perpindahan tersebut berjaya dimuktamadkan. Seorang pemain defensive midfield yang mempunyai energy level yang tinggi. Partey bergerak di setiap ruang padang untuk merampas bola serta kerap naik ke atas untuk membantu serangan. Jika dilihat pada sistem Diego Simeone di Atletico, setiap pemainnya harus mempunyai disiplin yang tinggi, terutamanya ketika fasa bertahan. Partey juga tak terkecuali dan ciri-ciri pemain sepertinya amat diperlukan dalam tactical Arteta. Based on stats, tackles, interception, ball recoveries dan aerial duels, Partey sentiasa berada di kedudukan yang teratas berbanding midfield Arsenal yang lain. Bagi aku, pembelian Partey layak untuk disenaraikan dalam list kerana midfield adalah posisi yang perlu diperkuatkan oleh Arsenal. Di tempat ketiga, Ollie Watkins ke Aston Villa. Antara sebab utama kenapa Aston Villa terpaksa bersaing dalam relegation battle pada musim lepas adalah disebabkan ketumpulan di barisan serangan. Hanya 6 gol yang dijaringkan oleh dua striker mereka iaitu Wesley dan juga Mbwana Samatta. Musim ni, Dean Smith semestinya ingin mengelakkan relegation battle berulang kembali. Pemain yang telah menjaringkan 25 gol untuk Brentford di Championship musim lepas, Ollie Watkins memangnya calon yang paling layak untuk mengatasi kelemahan di barisan serangan Aston Villa. Seorang poacher yang sentiasa melakukan larian ke dalam penalty box lawan dengan timing yang tepat serta bijak mencari ruang untuk menyudahkan hantaran dari teammate. Dibawa masuk dengan rekod perpindahan kelab 28 juta pound. Beliau kembali bergabung dengan Dean Smith yang pernah melatih beliau di Brentford 3 tahun yang lepas. Setakat ini telah menjaringkan 3 gol dari 3 penampilan Liga serta 2 gol ketika League Cup. Jumlah tersebut bakal bertambah sekiranya Watkins konsisten diturunkan dalam setiap perlawanan. Kita terus ke nombor 2, Pierre-Emile Aubameyang yang berpindah ke Tottenham Hotspur. Musim lepas, Jose pernah menyuarakan ketidakpuasan hati dengan barisan midfield yang beliau ada di Tottenham. Tanggul Ndombele dengan masalah konsistensi, Harry Winks lebih kepada deep lying playmaker, manakala Eric Dyer lebih dilihat sebagai seorang centre back, bukannya defensive midfield. Maka Pierre-Emile Aubameyang dilihat sangat mendapati kriteria holding midfield yang sangat diperlukan Jose dalam taktikalnya. Agresif dan lasak sebagai ball winner, mempunyai work rate dan stamina yang bagus, serta ada karakter yang tegas di dalam padang. Ia dapat dilihat ketika perlawanan menentang MU tempoh hari. Peranannya dalam mengehatkan pergerakan Bruno Fernandes sangat berkesan. Dibeli dengan harga 15 juta pound dari Soton, pada aku Aubameyang adalah pembelian yang sangat berbaloi dan pasti menjadi pemain yang sangat penting untuk Jose dan Tottenham. Okey, sebelum kita proceed ke tempat yang pertama, terdapat beberapa transfer lain yang bagi aku menarik untuk dipertimbangkan, tapi tak tersenarai kerana kurang mendapati 3 aspek yang aku cakap awal-awal tadi. Kiranya yang ni macam honorable mention lah. Antaranya seperti perpindahan Ruben Dias ke Manchester City, Timothy Castagne ke Leicester, Ben Chilwell ke Chelsea, Alex Telles ke Manchester United,
dan juga Helder Costa ke Leeds United. So, terus saja ke tempat pertama dalam list ni sebagai best transfer EPL pada jendela perpindahan kali ini. James Rodriguez, perpindahan percuma dari Real Madrid ke Everton. Kalau kita tengok Everton musim lepas, posisi right wing kebiasaannya diisi oleh Theo Walcott dan kadang-kadang digantikan dengan Alex Iwobi, yang mana kedua-dua mereka lebih kepada direct winger atau dengan kata mudahnya hanya melakukan larian di bahagian sayap dan cuba dribble untuk melepasi fullback pasukan lawan. Namun mereka kerap kehilangan bola dan tiada kreativiti untuk melakukan kill pass. Maka pada transfer window kali ini, Ancelotti sudah pun dapat mengenal pasti siapa pemain yang dimahukan dalam taktikal beliau. Dibeli secara percuma dari Real Madrid, James menjadi antara faktor utama kenapa Everton masih kekal di puncak liga setakat ni. Lebih efektif sebagai number 10 role, di Everton peranannya sedikit berlainan dan terus menggantikan Walcott di posisi wing kanan. Dengan menjaringkan 3 gol serta 3 assist setakat ni, beliau menunjukkan flexibility untuk bermain di wide area dan sekali-sekala melakukan larian ke dalam penalty box lawan. Walaupun kurang melakukan kerja-kerja defensif, namun kreativiti James amat diperlukan dalam menggerakkan serangan Everton. Dibantu oleh Allen dan juga Abdoulaye Doucouré yang solid di bahagian midfield, beliau diberikan lebih kebebasan untuk bergerak di posisi yang lebih advance. Bukan kebetulan Ancelotti lebih mengenali kebolehan James setelah pernah melatih beliau di Real Madrid dan juga Bayern Munich sebelum ni. Tak keterlaluan dikatakan James akan kembali menemui prestasi terbaiknya setelah banyak memanaskan bangku simpanan di Real pada musim lepas. Alright, so korang dah tahu kan siapa top 5 EPL transfer ku? Apa kata korang listkan pula transfer pilihan korang pada ruangan komen di bawah? Manalah tahu kok sama kan? Maka sekian saja untuk kali ni. Terima kasih pada yang menonton. Jangan lupa untuk like video ni dan pada siapa yang belum subscribe, boleh klik button subscribe di bawah. InsyaAllah semoga kita bertemu di next video dengan topik yang lain pula. Stay safe dan sila patuh pada SOP yang ditetapkan. Aku Joy. Bye-bye.